Shalom saudara dan saudari, mari kita mendekati Tuhan, kita menyanyikan lagu Bersamamu Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kau ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenangan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita merenung daripada Mazmur 44 ayat 21 hingga 27. Jika kami berhenti menyembah Allah kami, lalu menyembah Tuhan lain, tentu Engkau akan mengetahuinya, kerana Engkau mengetahui rahsia hati manusia. Tetapi kerana Engkau, kami diancam maut setiap masa. Kami diperlakukan seperti domba sembelihan. Bangunlah ya Tuhan, mengapakah Engkau tidur? Bangkitlah, jangan tolak kami selama-lamanya. Mengapakah Engkau menyembunyikan diri? Jangan lupakan penderitaan dan kesusahan kami. Kami jatuh hancur di tanah dan terbaring di atas tebu kerana kalah. Bangkitlah dan tolonglah kami, kerana kasih-Mu itu selamatkanlah kami. Saudara dan saudari, semalam kita lihat kenapa Tuhan menyembunyikan diri dan sengaja membiarkan kita dikalahkan. Ya, masih ingat beberapa sebab semalam itu? Untuk menambahkan iman kita, untuk membantu kita bertumbuh di dalamnya, ataupun untuk memakai kita sebagai alatnya untuk menjadikan sesuatu yang jauh lebih besar. Saudara dan saudari, hari ini pemazmur teruskan berdoa kepada Tuhan. Dia kata, jika kami berhenti menyembah Allah, lalu menyembah Tuhan lain, tentu Engkau akan mengetahuinya, kerana Engkau mengetahui rahsia hati manusia. Saudara dan saudari, ya, di depan kesusahan, di depan penderitaan, kita seperti pemazmur. Kita mungkin ada dua jalan ataupun dua pilihan. Pilihan pertama iaitu di ayat 21 dan 22, iaitu berhenti menyembah Allah, lalu menyembah Tuhan lain. Saudara dan saudari, kalau kita menyembah Tuhan lain, bermaksud kita berputus talian, putus hubungan dengan Allah kita, Allah pencipta kita, Allah yang menjaga, yang mengasihi, yang membantu kita, yang memberkati kita selama ini. Kita putus talian dan kita bina hubungan baru dengan Tuhan lain. Saudara dan saudari, kita mengabdikan diri kepada Tuhan lain, menjadi hambanya, dan kita mengisytiharkan bahawa kita setia kepada Tuhan yang baru. Itu bermaksud kita berhenti menyembah Allah, lalu menyembah kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Saudara dan saudari, adakah kebaikan kalau kita menyembah Tuhan yang lain? Ada kebaikan. Tentu ada. Kalau tak ada kebaikan, memang kita tidak akan menyembah Tuhan yang baru. Apa kebaikan dia, saudara dan saudari? Kalau kita melupakan ataupun berhenti menyembah Allah kita, lalu menyembah kepada Tuhan lain, mungkin, kemungkinan besar, kita akan mendapat pertolongan, akan mendapat kebaikan, akan mendapat kepentingan sementara waktu. Bermaksud pada waktu itu mungkin kita seronok sikit, mungkin kita selesa sikit, mungkin kita aman sikit. Itu untuk sementara waktu. Itu ada kebaikan. Pada sementara waktu itu kita mungkin lebih selesa, seronok dan lebih sehat dan sebagainya. Tapi saudara dan saudari, satu saja kebaikan dia.
tetapi banyak kesan-kesan buruk, banyak keburukan dia. Apa keburukan dia, saudara dan saudari? Mungkin walaupun sementara waktu masalah kita diselesaikan, tetapi tidak lama kemudian masalah itu akan datang kembali, akan berulang, bahkan lebih serius, lebih dahsyat daripada sebelum ini. Dan orang Cina kata Hou Huang Wu Qiong, iaitu kesan-kesan buruknya tidak berkesudahan, saudara dan saudari. Allah tahu kita tidak dapat sembunyikan diri daripada Tuhan kalau kita sembah kepada Tuhan-Tuhan yang lain, saudara dan saudari. Walaupun kita mungkin boleh dielakkan daripada masalah sementara, walaupun kita boleh mengelakkan diri daripada penderitaan sementara, tetapi kita akan mendatangkan penderitaan selama-lamanya, terutamanya di neraka yang tidak berhenti-henti api yang itu, saudara dan saudari. Saya kenal seorang jemaat, wanita itu. Dia selalu datang gereja, sangat rajin. Tapi dia selalu komplain kepada saya bahawa suaminya tidak percaya kepada Tuhan. Dia mahu saya injilkan suaminya. Jadi saya pun pula cuba pergi ke rumahnya, mengunjungi suaminya itu. Jadi bila saya bersembah dengan suaminya itu, tidak lama kemudian, dia ubah suara. Dia tak siuman pula. Dia dirasuk roh jahat. Dan dalam nama Yesus Kristus saya mempersoalkan roh jahat itu. Saya tanya dia, kenapa kamu berada di atas badan orang ini? Dia kata, kerana orang ini sudah dipersembahkan kepada saya sebagai anak angkat sejak kecil lagi. Rupa-rupanya saudara dan saudari, oleh kerana waktu kecil dia sakit, jadi dia tidak percaya Tuhan. Dia pula mempersembahkan dirinya kepada dewa dewi sebagai anak angkat kepada tokong itu, saudara dan saudari. Itulah sebabnya seumur hidup itu roh jahat itu mengkongkong dia ataupun menguasai dia, supaya sehinggalah bila-bila masa saja roh itu boleh merasuk ke atas tubuh badannya. Saudara dan saudari, inilah saudara dan saudari, roh jahat datang menguasai kita, mengkongkong kita. Tetapi Roh Kudus tidak pernah menguasai kita. Adakah Roh Kudus menguasai kamu? Tak ada. Kita bukan dicipta sebagai robot. Tuhan pegang remote control. Belok kiri, jadi kita belok kiri. Belok kanan, jadi kita belok kanan. Ada macam itu kah? Tak ada, saudara dan saudari. Roh Kudus tidak pernah mengkongkong ataupun kontrol, menguasai kita. Tetapi dia memberi kita kebebasan. Itulah dalam Yohanes kata, Roh Kudus memerdekakan kita, memberikan kebebasan kepada kita, saudara dan saudari. Inilah, kalau kita berhenti menyembah Allah, lalu menyembah kepada Tuhan-Tuhan lain, saudara dan saudari, mungkin kamu akan mendapat kebaikan sementara waktu, tetapi kamu akan mendatangkan keburukan yang tidak berkesudahan buat selama-lamanya. Saudara dan saudari, itu cara pertama, pilihan pertama waktu kita menghadapi penderitaan. Tapi pilihan kedua di ayat 23 sampai ayat 27, dia kata, tetapi engkaulah, kerana engkau, kami diancam maut setiap masa. Kami diperlakukan seperti domba sembelihan. Bangunlah ya Tuhan, mengapakah engkau tidur? Bangkitlah, jangan tolak kami selama-lamanya. Saudara dan saudari, pilihan pertama tadi iaitu berhenti menyembah Allah, lalu menyembah Tuhan lain. Tapi pilihan yang kedua ialah tetap bersabar dan percaya kepada Allah ini, saudara dan saudari. Ya, ini bermaksud kita tetap beriman kepada Allah. Kita percaya bahawa Dia tetap mengasihi kita, Dia tetap berkuasa dan Dia tetap menang. Dia Allah kita, Dia Tuhan kita. Itu bermaksud kita tetap bersabar dan percaya kepada Allah. Kita tetap taat setia kepada Dia, mengabdikan diri sebagai anaknya, dan kita biar Dialah yang teruskan bekerja di atas kita. Sebagaimana Dia bekerja di perbuatan besar di atas kita sebelum ini, selama sejarah ini, dan hari ini, dan esok kita yakin Dia tetap akan berkuasa, Dia tetap akan bekerja di atas kita. Amin. Saudara dan saudari, apa keburukan? Apa keburukan kalau kita tetap sabar dan tetap percaya kepada Tuhan? Saudara dan saudari, ayat 23 kata, kerana engkau, kami diancam maut setiap masa. Kami diperlakukan seperti domba sembelihan. Saudara dan saudari, kalau kita terus menerus percaya kepada Allah ini, kita akan terus menerus diancami, dianiai oleh dunia ini, saudara dan saudari. Kerana dunia ini sudah menolak Tuhan. Dunia ini sudah menolak Allah kita, saudara dan saudari. Matius bab 10 ayat 24 kata, tidak ada murid yang lebih besar daripada gurunya, dan tidak ada hamba yang lebih besar daripada tuannya, saudara dan saudari. Bayangkan, Tuhan kita Yesus sendiri sudah diancam, dianiayai oleh dunia ini, dimatikan di atas kayu salib, saudara dan saudari.
Ada kemungkinankah kita sebagai pengikutnya, sebagai anak Allah, akan dikecualikan daripada penganiayaan atau ancaman ini? Tidak mungkin, saudara-saudari. Tidak ada murid yang lebih tinggi daripada gurunya. Saudara-saudari, guru kita, Tuhan kita sudah pun dianiayai. Kita pasti akan dianiayai juga di dunia. Tidak akan dikecualikan daripada penderitaan di dunia ini. Nah, ini keburukan. Ini keburukan tetap percaya kepada Tuhan. Saudara-saudari, kalau kita tetap sabar dan percaya kepada Allah, kita akan terus dianiayai dan diancam oleh dunia ini. Masih maukah kamu percaya Allah ini? Saudara dan saudari, itu keburukan. Tapi apa kebaikan? Banyak kebaikan kalau kita tetap bersabar dan tetap percaya kepada Allah. Allah akan bangkit di sini. Dia kata, bangunlah ya Tuhan, mengapakah engkau tidur? Bangkitlah, jangan tolak kami selama-lamanya. Dan sampai ayat 27, bangkitlah dan tolonglah kami, kerana kasih-Mu itu selamatkanlah kami. Saudara dan saudari, kalau kita tetap bersabar dan tetap percaya kepada Allah, Allah akan bangkit. Allah akan menolong kita. Amin. Tepat pada waktu bila waktunya sudah genap, saudara dan saudari, Dia tetap akan menghulurkan bantuan, bertindak. Ya, bertindak membantu kita dan menyelamatkan kita. Dan perbuatannya itu selalunya jauh di luar jangkaan kita. Jauh melebihi apa yang kita mohon, saudara dan saudari. Amin. Saudara dan saudari, saya kenal seorang kawan. Kawan ini, dia memang dulu adalah gubernur kepada Rimbunan Hijau. Dia jaga semua kem kayu balak Rimbunan Hijau pada waktu 80-an. Wow, saudara dan saudari, waktu itu dia untung banyak. Untung banyak, saudara dan saudari. Dan di setiap kem, dia binakan tokong. Dia binakan tokong untuk disembah. Supaya tokong itu boleh memberkati kerja mereka, memberkati keselamatan mereka. Tapi saudara dan saudari, setelah dia percaya kepada Tuhan Yesus, saudara dan saudari, dia pula sakit. Lepas dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia sakit. Dulu dia sembah kepada tokong, dia untung banyak. Dia jadi gubernur dan sebagainya. Tapi selepas dia percaya kepada Tuhan Yesus, beberapa tahun kemudian, dia dijangkiti kanser yang tidak dapat diubati. Boleh dikatakan banyak wang yang diuntungnya selama ini telah pun disumbangkan untuk bayar kepada doktor. Dia pergi ke sini sana, akhirnya pergi ke Singapura, saudara dan saudari. Dan doktor kata memang nak uliewai. Memang tidak ada harapan lagi, saudara dan saudari. Jadi kawan saya ini berdoa kepada Allah. Dia kata, Allah, kalau kali ini kamu menyembuhkan saya daripada kanser yang akan mematikan saya ini, saya akan mempersembahkan diri sebagai pastor sepenuh masa. Dia berdoa sedemikian kepada Allah. Saudara dan saudari, Allah mengabuli doa dia. Dia tetap percaya, tetap sabar, percaya kepada Allah. Allah mengabuli doanya. Dan kemudian akhirnya dia disembuhkan, saudara dan saudari. Dia disembuhkan. Sehingga akhir dia sembuh, dia letak jawatan dan tokennya bayar, sponsor dia untuk belajar sepenuh masa di MTS. Pada usianya 56 tahun. Bayangkan, 56 tahun baru dia masuk MTS, baru mula belajar, baru tulis artikel, tulis karangan dan sebagainya. Begitu susah. Tapi Tuhan memberkatinya. Akhirnya pada usia 60, dia graduate dan jadi pastor sepenuh masa. Dan sekarang dia sudah pensiun, dia menjadi reverend gembala kepada hospital tanpa bergaji, saudara dan saudari. Dia mengambil berat kepada orang yang menjangkiti kanser di hospital. Dia berdoa untuk mereka yang hilang harapan di hospital. Nah, saudara dan saudari, inilah bila dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia dijangkiti kanser, dianiayai dunia ini. Tapi dia tetap percaya kepada Allah, bersabar menunggu Allah. Akhirnya Allah menyembuhkan dia. Sekarang saya rasa dia sudah usia 70, saudara dan saudari. 70 tahun lebih, sudah 70 lebih. Dia masih kuat, dia masih menjadi pastor sepenuh masa yang menjaga di hospital. Di Kuching, saudara dan saudari. Tidak lama, tidak jauh. Di Kuching saja, saudara dan saudari. Nah, inilah apa yang kita katakan di sini. Tetap bersabar dan percaya kepada Tuhan. Perbuatan Tuhan jauh di luar jangkaan kita. Amin. Saudara dan saudari, Yohanes bab 12 ayat 24 berkata sedemikian. Jika sebiji benih gandum tidak ditanam di tanah lalu mati, benih gandum itu tetap sebiji benih sahaja. Tetapi jika benih itu ditanam lalu mati, maka benih itu akan tumbuh dan menghasilkan banyak gandum. Saudara dan saudari, kita seumpama sebiji benih gandum. Kalau kita tidak dianiayai, kalau kita tidak dimatikan, kita masih sebiji benih gandum. Tetapi kalau kita dianiayai,
macam dimatikan, macam ditanam, saudara dan saudari, akhirnya kita akan berhasil, kita akan berbuah selumayan yang mungkin. Saudara dan saudari, ingat, waktu kita diuji, waktu kita dianiayai, waktu kita menderita, saudara dan saudari, seperti mana dikatakan semalam, saudara dan saudari, sabar. Sabar. Anak saya beberapa hari ini belajar daripada khotbah Reverend Dorothy. Dalam Fucao. Sabar, saudara dan saudari. Sabar. Dan kita akan menyaksikan kerja perbuatan Allah yang jauh lebih besar, jauh di luar jangkaan kita. Amin. Saudara dan saudari, saya tidak tahu apa penderitaan yang kamu alami sekarang, ya. Mungkin kerana Tuhan kamu semakin miskin, tidak boleh beli nombor lah, tak boleh berjudi lah, semakin miskin. Kamu rasa tak dapat untung banyak. Mungkin kerana Tuhan kamu tidak dapat turun sembahyang pada hari Minggu, tak ada double pay, tak ada triple pay, kamu terpaksa ambil gaji yang sikit, saudara dan saudari. Ada yang di kalangan kita untuk menyembah Tuhan, untuk datang gereja, dia tidak dapat part time, dia tidak dapat allowance, dia tidak dapat extra, saudara dan saudari. Inilah mungkin kita terpaksa miskin sikit, tidak boleh kerja secara haram, tak boleh jual rokok, tak boleh jual ini itu yang haram, tak boleh. Mungkin menyebabkan kita tidak dapat kaya raya. Tetapi saudara dan saudari, kalau kita tetap sabar dan percaya kepada Allah, saya yakin, kurniaan Allah, berkat Allah jauh lebih besar daripada segala ini dan akan melimpahi kita. Amin. Sabarlah dan tetap percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami di syurga, kami percaya, kami istiharkan bahawa Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Allah kami. Tak kira apa jua kami alami sekarang ini, kami yakin kalau sebiji benih gandum tidak ditanam, tidak mati, tidak akan berhasil dan berbunga. Bapa kami mohon biarkanlah Engkau memberi kesabaran dan ketabahan kepada kami, supaya waktu kami menghadapi kesusahan, penderitaan, seolah-olah Allah sangat jauh dan menyembunyikan diri daripada kami, biarkanlah kami tetap percaya, tetap tabah kepada Tuhan, kerana Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah juru selamat kami. Dalam nama Yesus Kristus yang Maha Berkuasa kami berdoa. Amin. Sabarlah dan percaya kepada Tuhan. Tuhan berkati.